Assalamualaikum, bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. 8 Ramadan 1442 Hijrah. Alhamdulillah, genap seminggu kita telah berpuasa. Walaupun sudah setahun lebih negara digegarkan dengan pandemik COVID-19, di bulan mulia ini mungkin ada saudara kita yang masih bergelut dalam meneruskan kehidupan. Jurang pendapatan di antara golongan atasan dan marhain dalam negara pula menjadi semakin luas dek impak negatif pandemik COVID-19. Jadi di bulan mulia ini sebagai umat Islam, inilah masanya untuk kita meningkatkan amalan selain saling bantu-membantu sesama ummah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92, mafhumnya, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oleh itu, inisiatif yang berkaitan amatlah diperlukan bagi membantu masyarakat menghapuskan jurang ekonomi sekaligus membasmi kemiskinan. Tahukah anda, Johor Corporation ataupun JCOB melalui inisiatif sosialnya telah menubuhkan entiti yang dikenali sebagai Wakaf An-Nur, khas untuk membantu golongan miskin membina hidup mereka kembali. Wakaf An-Nur yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk menguruskan aset dan saham yang diwakafkan oleh JCOB telah menawarkan pelbagai bantuan kepada masyarakat sekaligus membuka peluang bagi golongan yang memerlukan untuk menjana pendapatan dan meningkatkan ilmu kemahiran diri bagi keperluan ekonomi mereka. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh Wakaf An-Nur boleh membantu anda di luar sana, kami menjemput ke studio Encik Muhammad Bahrin bin Bakri selaku pengurus besar Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Assalamualaikum Encik Bahrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Tijarah. Sama-sama. Baiklah Encik Bahrin, kalau kita merujuk kepada sejarah Islam ya Encik Bahrin ya, institusi wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu untuk membangunkan ekonomi ummah. Jadi bagi pihak Wakaf An-Nur ya Encik Bahrin ya, sebagai entiti yang memperjuangkan serta memartabatkan ekonomi umat Islam secara amnya, apakah inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Wakaf An-Nur bagi menggerakkan pembangunan sosio-ekonomi ummah sekaligus membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana? Silakan. Terima kasih Sah. Sebenarnya beberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh Wakaf An-Nur dalam membantu ummah. Antaranya adalah pembangunan kemahiran melalui program Pusat Wakaf Komuniti, yang mana golongan sasarannya adalah golongan B40, termasuklah belia, ibu tunggal, suri rumah dan juga penganggur. Dan konsepnya adalah memberi latihan kemahiran, jahitan dan juga gunting rambut dan inkubator usahawan. Seterusnya, selain daripada itu, inisiatif yang lain adalah pembiayaan dana niaga. Ini adalah microkredit. Sasarannya adalah kepada usahawan mikro, dan konsepnya adalah membantuan dalam bentuk microkredit kepada usahawan yang ingin mengembangkan perniagaan melalui produk Qardul Hasan. Yang ini tanpa keuntungan lah, sehingga 7,000, daripada 3,000 hingga 7,000. Dan juga produk yang terkini adalah tawaruk, di antara 10,000 hingga 20,000. Dan yang terakhir sekali adalah dalam bentuk Arah Nur, yang ini dilaksanakan oleh Maruah Mas, yang mana kita memberikan pajak kepada Islam, khasnya kepada sasaran golongan B40. Itu adalah antara 3 inisiatif kami. Jadi ada 3 inisiatif utama yang dilaksanakan oleh Wakaf An-Nur lah Encik Bahrin ya, iaitu pertama pembangunan ekonomi, pembangunan kemahiran melalui program Wakaf Community. Kedua, pembangunan usahawan melalui pembiayaan dana niaga, dan yang ketiga, kemudahan mikrokredit melalui Maruah Emas Sendian Berhad ya Encik Bahrin ya. Jadi saya tertarik ya Encik Bahrin dengan inisiatif kemudahan mikrokredit melalui Maruah Emas Sendian Berhad dengan menggunakan konsep pajak kadar Islamik ya ataupun Arah Nur ya. Jadi apakah yang membuatkan Wakaf An-Nur memilih untuk menceburi perniagaan pajak kadar Islamik sedangkan ia adalah sebuah institusi wakaf? Mengapa Encik Bahrin? Kalau kita imbau kembali dalam tahun 2006 ya, kalau kita lihat, kita dikejutkan dengan beberapa insiden, beberapa kes yang dilaporkan di media berkaitan dengan pinjaman ya oleh segelintir masyarakat dengan Ahlong. Jadi dalam hal ini ramai mereka yang terperangkap dan malahan memberi kesan kepada bukan kepada kehidupan beliau, malah kepada keluarga peminjam-peminjam ni.
dengan kadar ataupun bunga yang tinggi. Jadi dalam hal ini mereka akan gagal untuk melunaskan hutang-hutang tersebut. Oleh itu kami cuba mencari jalan bagaimana untuk membantu mereka di luar sana dengan membeli satu company Maruah Emas yang melaksanakan pajak gadai Islam pada tahun 2018. Jadi matlamat kami ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada mereka-mereka yang terkesan ini dengan kaedah yang mudah, telus, dengan sekadar upah simpan yang rendah serta ringkas, memudahkan dalam urusan mikrokredit ini. Jadi bila selalunya Encik Bahrin, saya faham ya, kalau proses yang berlaku di pajak gadai Islamik adalah seseorang itu harus menggadai barang kemasnya untuk mendapatkan wang tunai. Betul. Kemudian dia akan menebusnya kembali dalam tempoh masa yang diberikan ya. Betul. Jadi secara ringkas ya, bagaimana proses pinjaman mikro ini diberikan kepada pelanggan melalui konsep pajak gadai Islamik di Maruah Emas? Okey, konsep pajak gadai Islam di Maruah Emas ni saya boleh ringkaskan dalam keadaan perkataan SMART. SMART. SMART ni segera. Segera bermaksud mereka diluluskan dengan kaedah yang cepat, dan M, murah. Murah ni bermaksud kadar upah simpan yang sangat rendah, dan amanah, A, amanah maknanya keselamatan sandaran ataupun cagaran dijaga dengan baik dan sempurna, dan seterusnya adalah berkaitan dengan ringkas. Urus niaga ini mudah. Kita permudahkan. Kita tak nak memberatkan kepada pelanggan. Dan seterusnya yang terakhir adalah T, iaitu telus, maklumat urus niaga yang sangat jelas. Jadi boleh saya katakan di sini Encik Bahrin, dengan konsep SMART ini, golongan yang mungkin tidak boleh mendapat pinjaman daripada bank akan mendapat pinjaman yang segera daripada Maruah Emas. Betul. Ini dengan sangat SMART ya, iaitu segera, murah, amanah, ringkas dan juga telus. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja. Lebih banyak perbincangan mengenai Wakaf An-Nur selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara, rancangan kewangan Islam anda. Baiklah Encik Bahrin, saya ingin merujuk kepada statistik ya. Ahli ekonomi mengulas statistik rasmi terkini menunjukkan pengangguran meningkat kepada 4.8% pada Disember tahun lalu, dan ia cenderung untuk bertambah semakin buruk dengan lebih ramai orang menganggur untuk jangka masa yang lebih lama. Jadi ini juga bermaksud pengangguran akan meningkat jauh lebih tinggi dari 4.8% dan menganggur untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini akan menjadi satu ciri yang tetap. Jadi bagaimana ya Encik Bahrin, Wakaf An-Nur boleh membantu rakyat dalam mendepani cabaran ekonomi semasa sekaligus membantu untuk mengurangi jumlah pengangguran ini? Okey, dalam situasi pandemik masa kini, kadar pengangguran kita maklum sangat menggusarkan dan dijangka akan lebih meningkat. Jadi inisiatif-inisiatif yang telah kami laksanakan bagi mengurangkan pengangguran ini, pertamanya adalah khasnya membantu mereka-mereka yang hilang pekerjaan ataupun terjejas pendapatan. Jadi melalui pusat wakaf komuniti, kami menawarkan peluang reskilling dengan latihan kemahiran yang mempunyai low entry barrier, iaitu jahitan dan gunting rambut, bagi membolehkan mereka terjun dalam bidang keusahawanan selepas latihan. Seterusnya menjana pendapatan untuk membolehkan lebih ramai yang menerima manfaat. Jadi kepada tempoh ini kapasiti kami pun kami telah tingkatkan lagi 50% dengan menambahkan lagi sesi pagi dan petang. Dan seterusnya selain daripada skilling ni, Wakaf An-Nur juga memperkenalkan skim baharu di bawah pembinaan dana niaga. Yang sebelum ni kami mempunyai 3 skim, semai, tunas dan kembang, tapi kami ini 3,000 hingga 7,000. Tetapi dalam tempoh pandemik ini kami memperkenalkan produk baru yang kita panggil benih, yang mana nilai pembiayaannya berjumlah 1,500. Dan yang ini sebenarnya adalah pembiayaan yang tidak memerlukan track record perniagaan. Mereka boleh memohon pinjaman kepada Wakaf An-Nur melalui dana niaga ini, dan mereka akan dibimbing dengan rakan-rakan strategik kami untuk mereka mengembangkan bisnes mereka. Dan skim ini juga diperkenalkan hasil kerjasama dengan Global Sedekah, iaitu yang merupakan sebuah platform crowdfunding Islamik yang berpusat di Malaysia.
Selain itu, semasa pandemik ni kami juga menawarkan moratorium secara automatik lah kepada pelanggan kami, iaitu peminjam tapi secara Islami kita panggil sebagai pelanggan. Dalam tempoh 6 bulan ni secara automatik melibatkan lebih kurang dalam 129 pelanggan, di mana jumlahnya lebih kurang dalam hampir 160,000 ringgit. Lanjutan dari tempoh moratorium ni, pelanggan yang masih terjejas ni kami juga beri ruang mereka untuk penjadualan semula bagi merangkakan komitmen bayaran bulanan mereka. Dan seterusnya kami juga menggalakkan peluang peluang pekerjaan Wakaf Anur dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Johor, iaitu dengan menganjurkan program Perintis. Program ni sebenarnya membangunkan usahawan sosial ataupun social enterprise dalam bidang jahitan, yang mana program ini melibatkan 10 orang dan tujuannya adalah untuk melahirkan peluang pekerjaan dan usahawan kepada golongan asnaf dan B40. Semoga di satu hari nanti mereka ini pula menjadi pewakaf ataupun infak ataupun jadi penyumbang kepada sedekah. Insya-Allah. Jadi ada beberapa skim di sinilah ya Encik Bahri yang telah di-line-upkan oleh Wakaf An-Nur untuk membantu rakyat seperti latihan reskilling, pembiayaan dana niaga yang akan membantu penganggur untuk memulakan perniagaan, moratorium automatik dan juga program perintis ya bagi membangunkan usahawan sosial dalam bidang jahitan ya. Baiklah Encik Bahri. Jadi secara ringkas ya Encik Bahri, mungkin Encik Bahri boleh terangkan ya pencapaian program-program pembangunan sosio-ekonomi di bawah Wakaf An-Nur sehingga kini. Untuk makluman saya, jumlah pembiayaan dana niaga sehingga bulan lepas, bulan Mac, lebih kurang dalam 1.3 juta. Ini rolling fund lah. Dan bilangan pembiayaan ni, yang menerima pembiayaan ni lebih kurang dalam hampir 500. Dan seterusnya jumlah untuk pusat wakaf komuniti. Ini termasuk gunting rambut dan jahitan, lebih kurang dalam 320 orang, termasuk asnaf, ibu tunggal dan juga QU. Manakala usahawan jahitan dan gunting rambut, yang ini social enterprise, kita telah melahirkan seramai 42 usahawan. Dan yang paling penting pada tahun lepas, kami juga telah mendapat penganugerahan Best Islamic Microfinance Institution oleh Global Islamic Finance Awards 2020 ataupun ringkasnya GIFA yang berpusat di London. Masya Allah, banyak juga yang telah benefit ya daripada program-program Wakaf An-Nur ni ya Encik Bahri ya. Dan tahniah dari Tijara ya kami ucapkan di atas Best Islamic Microfinance Institution yang diberikan oleh Global Islamic Finance Award pada tahun lepas. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja dan selepas ini kita akan bertanyakan pula mengenai contoh-contoh individu yang telah mendapat manfaat daripada program pembangunan sosial ekonomi Wakaf An-Nur. Jadi, jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Baiklah, kita telah pun berbincang ya bagaimana Wakaf An-Nur dibina khas untuk memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Mereka yang menganggur, hilang pendapatan, peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Jadi saya ingin menggunakan masa ini ya Encik Bahri untuk Encik Bahri memberikan kepada kami contoh-contoh individu yang telah pun berjaya daripada program Wakaf An-Nur ini supaya ia boleh mencetuskan semangat kepada penonton di luar sana untuk mengambil bahagian sama ada sebagai seseorang yang berwakaf ataupun seseorang yang menerima wakaf. Silakan. Terima kasih Sas. Antara contoh-contoh yang sangat menarik yang boleh saya tunjukkan di sini adalah pelanggan dana niaga yang membuat bisnes makanan. Ini Puan Rohana Muhammad Arifin, dia seorang ibu tunggal. Pada awalnya mereka ni mendapat pembiayaan dana niaga RM3,000 pada tahun 2018. Bagaimanapun kami memberikan juga kursus pembangunan usahawan, coaching dan mentoring. Dan seterusnya kita bagi ruang premis di Lakin Central, Bazar Lakin Central. Apa yang menariknya, sebelum ini hasil jualan beliau lebih kurang dalam RM780. Tetapi selepas beliau bersama dengan dana niaga dengan pinjaman RM3,000 dan serta kaedah coaching dan mentoring, hasil perniagaan beliau telah meningkat hingga RM15,000 sebulan. Maknanya meningkat lebih daripada 20 kali ganda. Tapi ini sebelum pandemik lah. During pandemik, kaedahnya adalah melalui online. Still masih tinggi berbanding sebelumnya. Ini adalah bagi dana niaga yang pertama. Yang keduanya adalah pelatih Pusat Wakaf Komuniti Dana Niaga, ini Encik Fizuan
bin Abdul Jaafar. Beliau hanya lepasan SPM saja dan sebagai pembantu restoran. Tetapi beliau terlibat dengan program latihan gunting rambut selama 3 bulan pada tahun 2019. Dan apa yang memberi impak kepada beliau adalah kerana beliau adalah usahawan, memiliki sundown barbershop di Kempas dan memberikan peluang pekerjaan kepada 2 orang. Maknanya dia ada 2 orang pekerja. Dan kalau kita lihat pendapatan beliau telah meningkat 3 kali ganda daripada 1,200 kini lebih daripada 5,000. Jadi ini adalah 2 contoh yang boleh kami tonjolkan atas kejayaan-kejayaan hasil daripada pelanggan-pelanggan dana niaga ini. Masya Allah, ini menunjukkan ya Encik Bahrin bahawa Wakaf An-Nur telah berjaya untuk menaikkan taraf hidup seseorang ya. Jadi secara ringkas ya, bagaimana seseorang yang ingin memberikan wakaf melalui Wakaf An-Nur melakukannya? Bagaimana prosesnya dilakukan? Okey, Wakaf An-Nur Corporation Berhad ni sebenarnya sebuah nazir khas yang mana pewakafan yang telah diberikan adalah berbentuk pewakafan saham. Jadi yang mereka-mereka yang di luar sana yang mempunyai wakaf yang mempunyai saham, sama ada saham tersenarai ataupun unit trust, mereka bolehlah berwakaf kepada Wakaf An-Nur dan mereka ini akan mendapat pengecualian cukai melalui Section 4411C yang mana individu lebih kurang dalam 10% dan syarikat pun sebanyak 10%. Dan seterusnya produk-produk lain yang kaedah berwakaf adalah melalui hibah lil wakaf, sama ada semasa hidup ataupun selepas kematian. Yang selepas kematian ni biasanya kita menggunakan kaedah takaful yang mana biasanya dalam takaful tu coveragenya kita biasa 100% kita bagi pada waris. Tetapi dalam hal ini kita boleh buat assignment hingga 30% supaya assign kepada ataupun diwakafkan kepada Wakaf An-Nur. Ini yang selepas kematian. Semasa hidup biasanya dalam bentuk tunai. Yang ini kami sebenarnya menerima juga pewakafan bentuk tunai daripada orang awam. Baiklah. Baiklah, terima kasih Encik Bahrin. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Banyak lagi yang nak dibincangkan tetapi masa tidak memihak pada kita ya. Terima kasih sekali lagi. Baiklah para penonton, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi buat tetamu jemputan. Perkongsian yang benar-benar membuka minda, membuka hati. Terutama di bulan Ramadan yang mulia ini di mana seluruh umat Islam digalakkan untuk menyumbang dan membantu golongan yang tidak berkemampuan supaya semua lapisan masyarakat dapat merasai nikmat hidup bersama-sama. Jadi Wakaf An-Nur dilihat sebagai satu platform yang efektif untuk membantu golongan yang memerlukan di mana mereka ini diberi peluang untuk membina hidup mereka kembali. Inisiatif yang ditawarkan oleh Wakaf An-Nur telah berjaya menghasilkan impak sosial dan meningkatkan taraf kehidupan golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf, orang kurang upaya dan juga golongan berpendapatan rendah susulan ketidakstabilan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Wakaf An-Nur juga turut terlibat dalam membantu masyarakat dengan memberi sumbangan, makanan, penangguhan bayaran pembiayaan serta pembelian peralatan perubatan buat pasukan barisan hadapan ataupun frontliners. Bukan itu sahaja, pentadbiran profesional Wakaf An-Nur juga harus dijadikan contoh bagi institusi wakaf yang lain untuk lebih proaktif dalam membangun harta wakaf buat kemaslahatan masyarakat. Ini kerana hanya bermula sebagai pengurusan klinik wakaf dan pusat dialisis sahaja pada tahun 2000, ia terus berkembang maju dan sekarang menjadi pemegang amanah bagi semua harta-harta wakaf syarikat Jacob. Jadi saya akhiri dengan sebuah peringatan ya, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah sedekah. Oleh itu, jomlah kita sama-sama berwakaf. Akhir sekali, insya-Allah kita bertemu kembali bersama Wakaf An-Nur di minggu hadapan dengan perbincangan menarik yang berkait rapat dengan hati seorang Muslim, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Terima kasih buat semua yang menonton. Sampai di sini sahaja. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Saya Syabana Hassan. Assalamualaikum. Selamat malam.